Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amirah Syazana binti Ibrahim yang memegang nombor kamera matrik 278870. Nama saya Nur In Natasha binti Hussein, nombor matrik 280371. Nama saya Tan Suyong. Matriks nombor saya ialah 277876. Nama saya Tan Zian, nombor matrik 281264. Hari ini, topik yang kita akan membincangkan adalah apakah peranan mahasiswa dalam menangani masalah sosial di kalangan remaja pada masa kini. Secara umumnya, masalah sosial merupakan sesuatu perbuatan yang langsung tidak membawa segala kebaikan kepada masyarakat, malah memberikan impak yang buruk terhadap diri sendiri dan juga orang di sekelilingnya. Masalah sosial tidak memilih usia, tetapi remaja merupakan golongan yang paling besar di Malaysia yang sentiasa melakukan masalah sosial. Masalah sosial yang dilakukan oleh remaja pada masa kini semakin banyak jenis sehingga ke tahap jenayah. Biasanya, remaja akan melakukan masalah sosial seperti merokok atau menghisap wig, membuli, ponteng kelas ataupun ponteng sekolah, vandalism dan juga mencuri. Tetapi, remaja pada hari ini, tingkah laku mereka semakin berani sehinggalah melakukan jenayah yang membolehkan mereka dipenjarakan. Contohnya, menghisap dadah, merogok, membunuh, pembuangan bayi dan juga lumba haram yang sering dipaparkan di surat khabar ataupun sosial media pada hari ini. Sekarang, saya akan membentangkan kesan masalah sosial. Masalah sosial yang pertama ialah penyalahgunaan data. Penyalahgunaan data akan menyebabkan kemudaratan kesihatan badan seseorang remaja. Masalah sosial yang kedua ialah merokok. Merokok akan menyebabkan kedagihan dan memudaratkan kesihatan badan manusia kerana adanya bahan yang membahayakan seperti nikotin. Masalah sosial yang ketiga ialah pembuangan bayi. Pembuangan bayi akan menyebabkan masa depan remaja perempuan yang hamil di luar nikah terjejas, seperti mereka akan dikenakan tindakan undang-undang serta mereka akan ketinggalan dalam pelajaran. Masalah sosial yang keempat ialah lumba haram. Lumba haram menyumbangkan penambahan kes kemalangan yang menyebabkan kehilangan nyawa. Masalah ini menjejaskan pengguna jalan raya lain dan juga membahayakan keselamatan pengguna jalan raya. Masalah sosial yang kelima ialah gejala buli. Gejala buli memberi kesan buruk secara fizikal dan mental terhadap mangsa buli. Mangsa buli ingin memilih cara yang negatif seperti membunuh diri untuk bebas daripada gejala ini dan kemungkinan tekanan yang berat dihadapi oleh mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita akan membincangkan punca masalah sosial. Kesemua masalah sosial yang dilakukan oleh remaja mempunyai sebab diri sendiri. Terdapat pelbagai punca yang telah pun dikaji dan mengkonklusikan oleh pihak-pihak tertentu. Pertama, pengaruh media massa. Media massa sepatutnya merupakan platform yang penuh dengan sumber maklumat dalam pelbagai cara penyebaran. Tetapi, terdapat juga banyak media massa yang sering menyebarkan informasi negatif ataupun perkara yang tidak baik kepada masyarakat. Punca yang kedua adalah remaja masa kini kurang didikan agama. Remaja yang tidak dapat didikan agama yang mendalam tidak takut pada pembalasan dari Tuhan mereka. Contohnya, dari sudut pemakaian. Remaja sekarang takut dikatakan ketinggalan zaman dan juga berfikiran kolot. Oleh itu, mereka sering memakai pakaian yang tidak menutup aurat ataupun menjolok mata yang akan mengakibatkan kegagalan perlindungan diri sendiri. Seterusnya, sikap individualistik yang merupakan masyarakat hanya mementingkan diri dan tidak mengambil berat terhadap orang lain. Sikap ini telah menjadi satu trend baru bagi remaja hari ini. Mereka tidak suka menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah, malah suka membuat tugasan ataupun kerja dengan diri sendiri sahaja. Keempat, ibu bapa yang tidak
mengambil peduli kepada anak-anak mereka merupakan punca utama juga. Sikap ibu bapa yang tidak mengambil berat dan memberi kasih sayang kepada anak mereka mengakibatkan remaja melakukan sesuatu perkara seperti masalah sosial untuk menarik perhatian ibu bapa mereka. Selain itu, pergaulan bebas juga merupakan punca yang sering dibincangkan oleh setiap pihak. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan di zaman moden ini telah dilihat sebagai satu kemajuan dalam pembentukan masyarakat yang lebih maju. Perasaan yang ingin berpasangan semakin memuncak ketika berada di alam remaja. Sekiranya perasaan ini tidak dikawal, sudah tentu masalah sosial seperti anak luar nikah, zina dan sebagainya akan ditimbulkan. Saya akan menerangkan tentang peranan mahasiswa dalam menangani masalah sosial di kalangan remaja. Peranan yang pertama ialah mahasiswa boleh menganjurkan program yang berunsurkan ilmiah seperti program pencegahan masalah sosial di sekolah ataupun universiti untuk membuka mata mereka tentang impak negatif jika terlibat dalam kancah sosial. Peranan yang kedua ialah mahasiswa boleh menubuhkan kelab seperti kelab pembimbing rakan sebaya yang melatih ahli mereka untuk berkomunikasi dan mendekati rakan sebaya mereka yang mempunyai masalah sosial. Peranan yang ketiga ialah mahasiswa perlu melaporkan kepada pihak berkuasa jika mereka mempunyai maklumat tentang mereka yang terlibat dalam masalah sosial. Pihak lain yang berperanan penting dalam menangani masalah sosial ini ialah pihak ibu bapa. Ibu bapa perlu memantau kegiatan anak-anak mereka dan perlu mengambil tahu dengan siapa anak mereka berkawan agar mereka tidak terjerumus dalam kancah sosial. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh memberikan dana kepada pihak tertentu seperti agensi anti dadah agar mereka boleh menganjurkan program yang bersesuaian untuk menyelesaikan masalah sosial ini. Saya akan buat kesimpulan untuk tajuk yang ditugaskan kepada kumpulan saya iaitu menangani masalah sosial di kalangan remaja masa kini. Apa peranan mahasiswa? Antara punca masalah sosial dalam kalangan remaja ialah pengaruh media sosial seperti YouTube, Facebook dan Instagram yang memberi impak negatif kepada remaja jika tiada pengawasan. Yang kedua, kekurangan didikan agama dalam diri sehingga mereka tidak takut untuk melakukan kemungkaran kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mempunyai sikap individualistik dalam diri sehingga tidak mempedulikan masyarakat sekeliling. Yang keempat, ibu bapa tidak mempedulikan anak-anak sehingga mereka terabai. Dan yang terakhir, berlakunya pergaulan bebas tanpa batasan antara dua jantina yang berbeza. Seterusnya, kesan masalah sosial. Yang pertama, penyalahgunaan dadah. Dan yang kedua, ketagihan merokok. Ketiga, pembuangan bayi. Keempat, lumba haram. Dan yang terakhir, gejala buli dalam kalangan remaja. Peranan mahasiswa untuk membantu mengurangkan masalah ini ialah menganjurkan program ilmiah untuk memberikan kesedaran dan panduan kepada remaja. Kedua, menubuhkan kelab pembimbing rakan sebaya. Yang terakhir, melaporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat masalah sosial di kalangan remaja. Kesimpulannya, semua cara-cara, peranan, langkah-langkah yang dibincangkan amatlah penting untuk membendung masalah sosial dalam kalangan remaja masa kini. Hal ini kerana mereka bakal peneraja pembangunan negara pada masa akan datang. Oleh itu, haruslah kita memandang serius perkara ini untuk kebaikan dan kesejahteraan negara yang aman ini. Kesimpulannya, semua cara-cara, peranan dan langkah-langkah yang dibincangkan amatlah penting untuk membendung masalah sosial di kalangan remaja pada masa kini. Hal ini kerana mereka bakal peneraja pembangunan negara pada masa akan datang. Oleh itu, haruslah kita memandang serius perkara ini demi kebaikan dan kesejahteraan negara yang aman ini.